Di nama sekolah lah untuk kajian hari ni. Okey, hari ni kita terus jawab soalan bahagian B dan kita cuba habis, kita buat sebanyak yang kita boleh buat lah sampai pukul 10 insyaAllah. Okey, so soalan satu ni dia menceritakan dia suruh padankanlah di antara organisma ni dan juga kaedah untuk cara pembiakan enzim dia. Okey. Okay, alright. So, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, nombor satu. Nombor satu, apakah cara, alright, kita dah ada. Kawan kita ada tulis nombor satu, cara dia ialah budding. Nombor dua ialah binary fission. Nombor tiga ialah spore formations. Dan last kali ialah vegetative product reproductions. Alright, ada lain? Pembiakan vegetatif, belahan dia dua, pembiakan spora, petuna. Okey, kawan kita ada cakap satu, petunas. Oh, nombor satu tadi pembiakan vegetatif. Lepas tu belahan kedua, nombor dua, pembiakan spora, nombor tiga, pertunasan nombor empat. Okay, kawan kita ada jawab lagi sekali. Nombor satu, pertunasan. Nombor dua, belahan dia dua. Nombor tiga, pembentukan spora. Dan nombor empat ialah pembiakan vegetatif. Alright. Apa? So basically nombor satu ni apa? Apa sebenarnya organisma nombor satu ni? Budding. Alright. Basically betul lah Nombor satu ni cara kaedah pembiakan dia ialah dengan menggunakan pertunasan. Okay. Pertunasan ataupun budding. Yang ni nama dia ialah Hydra. Okay. Yes, Hydra. Yeah. Nice. Okay, nombor dua. Nombor dua ni ialah ini paling famous sekali. At least zaman saya tak tahu zaman korang masih famous ke tak. Binary fission. Alright, betul. Binary fission. Apa nama organisma dia? Atau belahan dia berdua lah. Betul lah. Paramecium. Yeah. Itu paling famous lah zaman kita orang, kami kecil-kecil. Saya sekolah menengah dulu, paramecium ni yang paling kita orang faham. Paling kenal sekali lah. Sebutan dia paramecium. Okay, just untuk pemahaman. Sebutan sebenar dia ialah paramecium. Kita orang yang panggil paramecium untuk senang tulis. Alright, nombor tiga. Nombor tiga ni apa? Organisma dia. Mukor, dan ia akan melakukan spore formation. Yes, betul. Mukor menggunakan spore formation. Dan last kali ni apa? Of course vegetatif, betul lah. Pembiakan vegetatif tu betul lah. Memang tak ada lain lah kan pilihan dia. Tapi apa sebenarnya organisma tu? Chlamydomonas. That's actually a potato. Yeah, it's a potato. Right, tu sebenarnya kentang. Okay, next. Namakan jenis
batuan berikut. Batu. Namakan jenis batuan berikut. Terbentuk daripada mampatan bahan-bahan endapan yang dibawa oleh laut, glasier dan angin. Nombor 2, terbentuk daripada proses penyejukan dan pembekuan magma atau lava daripada letupan gunung berapi. Right? Okey. So, namakan jenis batuan berikut. Terbentuk daripada mampatan bahan-bahan endapan yang dibawa oleh laut, glasier dan angin. Apa benda tu sebenarnya? Sedimen. Alright, kalau kita nak jalan sedimen. Ada lain? Sedimentary rock juga. Alright, samalah sedimentary rock, same thing. Yes. Okay. So I think mostly cakap sedimentary lah So jawapan dia ialah oops. Yeah. Yes, bantuan sedimen atau sedimentary rock. Yes, betul. Alright, next. Batu apa pula yang terbentuk daripada proses penyejukan dan pembekuan magma atau lava daripada letupan gunung berapi? Igneous rock. Igneous rock, okay. Batuan igneous rock. Okay, so jawapan dia ialah betul batuan igneous. So batuan igneous ni maksud dia satu jenis batu yang daripada magma lah yang dah jadi sejuk dan beku. Okay, nama dia igneous. Yes, batuan dia. Okay. B. Kelaskan proses-proses berikut kepada dua kumpulan. Kita ada proses exogenik dan kita ada proses endogenik. Okay, kita ada lulu hawa. Kenapa dia tukar Melayu ke atas pula? Perolahan mantel, susutan jisim dan juga aktiviti magma. Okay.
Okey, pada siapa tadi saya terbaca subjek bab berapa? Ianya tingkatan 1 bab 9. Okey. So, endogen perolakan mantel dan juga aktiviti magma. Exogenic is weathering. Alright. Exo lulu hawa atau weathering lah, dan juga susutan. G, same. Magma activity, mantle convection, endogen activity magma perlukan mantle, exo weathering and mass depletion. Alright, so basically majority mengatakan ialah alright. So basically exogenic ialah lulu hawa dan juga susutan jisim, dan endogenik ialah perolakan mantle dan juga aktiviti magma. Ini yang berlaku di dalam bumi, ini yang berlaku di atas permukaan. Ini yang kita rasa, yang kita boleh nampak lah. Yang ni kita tak boleh rasa, ni kita tak boleh nampak. Kita tak boleh tengok sendiri. Aktiviti magma mantel ni tak boleh tengok sendiri lah. Melainkan kalau kita korek dalam. Okey, seterusnya. Rajah ketiga menunjukkan pengelasan bagi vertebra. Okey, kita ada reptilia, kita ada burung, kita ada K, kita ada mamalia dan kita ada amphibia. Nyatakan maksud vertebra, yang pertama. Yang kedua, terus buat duduk. Yang kedua, haiwan-haiwan dalam K adalah Phycoloterms. Terangkan pernyataan ini. Okey, cantik. So majority mengatakan vertebrata ialah binatang yang mempunyai tulang belakang. Okey. Dan jawapan dia ialah betul. Haiwan yang ada tulang belakang. Yang paling penting kita sebut mempunyai tulang belakang lah. Kena tulis mempunyai tulang belakang. Jangan tulis tulang belakang je. Kalau tulang belakang je tu, apa benda tulang belakang tu kan? Just tulis mempunyai tulang belakang. Dia ada tulang belakang. Okey, yang kedua B. Haiwan-haiwan dalam K ialah Poikiloterma. Poikiloterma, sorry. Terangkan pernyataan E. Haiwan K boleh menyesuaikan diri dengan suhu persekitaran dan berdarah sejuk. Okey, suhu badan berubah bergantung keadaan atau suhu sekeliling. Okey. Okey. Ada lagi? Sama, okey. Alright. So, basically, Poikiloterms atau Poikiloterma ialah bermaksud sesuatu haiwan atau organisma yang suhu badan dia boleh berubah-ubah mengikut suhu persekitaran dia lah. Dia tak boleh kawal suhu badan dia sendiri. Kalau keadaan tu sejuk, maka sejuklah dia. Kalau keadaan keliling tu panas, maka panaslah dia. So dia ikut suhu persekitaran dia. So kita nak tahu suhu dia berapa, kita macam contoh ni ikan lah kan, ikan sebenarnya. Okay, tu ikan. So ikan kita nak tahu dia sejuk atau panas, kita rasa dia punya air dia. Kalau air dia sejuk, maksud ikan tu tengah sejuk lah. Kalau air dia panas, maksudnya dia tengah panas satu. Alright. So, seterusnya. Sekejap. Alright. Okay, buat dulu terus. Tanyakan Raid contoh haiwan dalam K. Alamak, kantoi. Contoh haiwan dalam K. D. Bagaimana haiwan-haiwan dalam K bernafas?
Nombor 2. Ayat English dia macam mana? Alright, sekejap. I will inform you back on the words for English. Let me get the proper grammar. Organisma whose body temperature change with the surrounding temperature. Let me organisma. Okay, let's previous back. And saya boleh text tak? Highlight. Tak boleh, sekejap. Can we? No. No. Macam mana tak apa. Untuk English nanti saya ingatkan saya balik. Tak pun siapa-siapa yang nak English nanti, you guys ada nombor saya kan? Nombor saya yang saya share ni. Siapa-siapa yang nak English nanti, yang exact ayat English, boleh message saya. Nanti saya akan bagi the whole ni lah ayat untuk bahasa Inggeris dia. Okay? Alright. So basically dia just nak cakap yang suhu badan dia berubah mengikut surrounding. So as long as you can see that macam the organisma changes temperature according to the surrounding temperature, it's still okay. Selagi kita bermaksud badan tu berubah mengikut keadaan sekeliling dia, clear. Alright. So nombor 2. C nombor 2 lah Okay. Dia menggunakan apa? Guna insang. Saya boleh naik balik. Guna insang. Alright. So jawapan dia betul, nombor 2. Bukan nombor 1 nombor 1 ni mamalia. Ni amphibia. Dan dia menggunakan insang. Ni antara satu benda penting lah untuk letak dia sebagai kategori ikan. Kena pakai insang. Okay, seterusnya nombor 4. Pajang 41 menunjukkan suatu contoh tuas. Nyatakan kelas tuas dan berikan satu sebab untuk menyokong jawapan anda di 4A1. Okey, kita ada kedua, kita ada ketiga. Alright. Okey, ada ketiga, ada kedua, ada ketiga. Okey. Ketiga. Mesti jawab ketiga sekarang ni. Okey, ketiga So, ianya adalah yang ke. So, kenapa? Tadi kalau betul tak apalah, sorry. Kita tengok jawapan dulu lah. Jawapan dia ialah ketiga. Betul Ianya adalah ketiga. Persoalan dia kenapa ketiga? Sebab beban di antara fulcrum dan daya. Okey, kalau kita sebab beban di antara fulcrum dan daya. Okey, ada lain? Okey, daya di antara fulcrum dengan beban. Okey, daya antara fulcrum dengan beban. Okey, ada lain? Okay.
Daya di antara effort between fulcrum and load. Yes. Same. Yes. Daya terletak di antara fulcrum dan beban. Yes. So jawapan D ialah yes. The force is between the fulcrum and the load. Right. Yang penting force tu dekat tengah-tengah lah. Atau effort lah. Okey. Seterusnya. B. Rajah 4.2 menunjukkan sebatang rod XY yang ditetapkan pada X. Hitung bacaan N, hitung bacaan dalam Newton bagi naraca spring di P. Okey, ada 6,000. Ada 600, ada 6,000, ada 80. Okey, okey, okey. Ada 48, ada 60, ada 160. Okey, jom kita check sama-sama. So, basically formula dia apa? Formula dia ialah load berat. Okey, dia punya berat dia atau force dia lah force dia darab dengan panjang di antara jarak di antara kawasan load dengan fulcrum akan bersamaan dengan load dan juga jarak di antara fulcrum dia. Okey.
M1 V1 is equals to M2 V2. Okay, so sekarang ni daripada 120 Newton ni, jarak dia ialah 20 cm. So 120 darab dengan 20 lah. Lepas tu dia mesti sama. Okay. Berat di sini atau force atau tenaga dekat sini mesti sama dengan darab 50. Kenapa 50? Sebab jarak di antara Y dengan fulcrum ialah 30 campur 20. So jadilah 50. Jadi daripada situ kita just buat je macam biasa, kita cari P, last tu kita dapat P bersamaan dengan 48. And P tu ni lah force dia, tenaga dia. So 48 Newton. Macam tu sahaja. Just make sure, okay satu lagi saya kena ingat. Just make sure kalau you main sentimeter dekat sini, sebelah sini sentimeter, pastikan sebelah sini pun sentimeter jugalah. Jangan main tukar-tukar dia punya, orang cakap apa, unit dia. Kalau sentimeter mesti dengan sentimeter, kalau Newton dengan Newton, kilogram dengan kilogram, and the rest of it lah. Dan lain-lain lah. Okay, hati-hati dengan dia punya, apa istilah tadi saya sebut, unit dia. Alright, seterusnya. Soalan nombor 5. Okey, Rajah 5 menunjukkan pemesongan sinaran radioaktif. Berikan satu sebab mengapa sinaran Q tidak terpesong. Itu pertama. Nombor 2. Antara sinaran P, Q dan juga R, manakah yang paling berbahaya? Berikan satu sebab untuk menyokong jawapan anda. Jalankan satu cara yang sesuai untuk menyimpan bahan-bahan radioaktif. Okey. Apa ni? Tiada cas pertentangan. Tanya bab berapa. Okey, sekejap saya double check balik nanti untuk bab. Electricity bukan. Ini bukan electricity. Ini radioaktif. Ini bukan electricity. Radioaktif. Tingkatan 3 bab 8.
Half-Life. Tingkatan 3, 48 ke radioaktifan. Yes, betul. Terima kasih kepada siapa-siapa yang dah tolong jawab tadi. Alright, sebab sinaran Q tidak dicas. Atau satu lagi kita boleh tulis ialah sebab sinaran Q ialah natural. Natural ataupun betul lah. Basically awak tak salah. Tidak bercas. Betul. Sama. Okay. Dua-dua tu betul. Okay. So, kedua. Antara sinaran P, Q dan juga R, yang manakah yang paling berbahaya? Sinaran alfa P. Paling berbahaya sinaran alfa P. Okay, so ada lain? So basic. Sebab kuasa ion dia tinggi, kuasa penembusan dia rendah. Dia minta paling bahaya. So, tak apa. So, jawapan dia ialah sebenarnya Q. Kenapa? Sebab penembusan dia paling tinggi. Sebab tu dia paling bahaya. Cuba bayangkan, sebab radioaktif ni dalam apa situasi pun memang membahayakan. Sebab radioaktif ni, in terms of, especially untuk kita lah, organisma yang hidup ni, uh, antara benda yang dia boleh kacau ialah DNA kita sendiri. So kalau benda tu masuk dalam kita, DNA kita akan terganggu lah. So cuba bayangkan satu benda yang memang boleh tembus seluruh badan kita. Lagi teruk daripada satu benda yang tak boleh masuk dalam badan kita. Kalau macam alpha ni biasa dia tebal sikit. Dia nak masuk susah. So kalau dia just langgar-langgar kita dekat luar, dia macam paling-paling pun kanser kulit macam tu lah. Tapi kalau macam Q, which is gamma ray, gamma ni dia boleh tembus sampai ke DNA dan benda tu akan kacau daripada DNA kita. So dia sangat-sangat bahaya lah. It's very dangerous on that part. Okay, cadangkan satu cara sesuai untuk menyimpan bahan-bahan radioaktif. Okay.
Bekas plumbum, designated a specific location for storage of radioactive waste. Alright. Bahan radioaktif simpan dalam bekas plumbum yang tebal yang dikelilingi oleh konkrit tebal. A designated specific location for storage of radioactive waste. You can say that, boleh sebut macam tu. But actually the most important keyword ialah kita nak kena letak dia dalam bekas plumbum. Or a plumbum, what is, let me double confirm on English. I'm pretty sure it's not plumbum. Tak apa, tengok dulu jawapan dia ialah simpan dalam kotak dinding plumbum yang tebal lah. So plumbum is the most important keywords kat situ. Plumbum yang tebal tu, benda tu penting. Let me double confirm on what the words for English. What's plumbum in English? Plumbum is just plumbum, isn't it? Lead. Okay, lead. L-E-A-D lah, lead. Yes, betul. Penembusan dia rendah, ion dia tinggi sebab dia lebih besar. Cuma kalau macam gamma, yang ini untuk sekejap yang awak tanya untuk penembusan lebih rendah, ion lebih tinggi ni, ini untuk soalan nombor B tadi kan? Bekas pelambung atau lead lah. Lead. Saya tulis. Boleh panggil lead, lead lah. Lead, lead. Pelambung lah tu. Cuma kenapa kita letak dalam lead? Kenapa kita letak dalam lead? Sebab radioaktif ni dia akan keluarkan tiga jenis benda. Kita ada alpha, kita ada beta, kita ada gamma. Dan ketiga-tiga ni dalam apa-apa radioaktif kebiasaannya akan ada ketiga-tiga ni lah, kuantiti sahaja berbeza. So gamma ray atau radioaktif gamma ni dia mempunyai kebolehan untuk menembusi kertas, menembusi aluminium dan banyak benda lain lah dia boleh tembus. Antara benda yang dia tak boleh tembus ialah plumbum ataupun lead. Yang penting ia mesti tebal dan dia mesti lead lah. So daripada situ kita boleh contain, kita boleh kekalkan radioaktif tu di dalam satu bekas supaya dia tak boleh merebak kepada udara. Benda tu apa yang telah berlaku? Kalau you nak tahu ada satu nama dia, alah, apa nama dia? Saya lupa pula, saya itu rajin baca benda tu. Apa nama accident tu? Subhanallah. Apa kalau saya teringat nanti saya inform awak. Dia ada satu, jadi dekat Rusia, letupan nuklear punya power plant. So benda tu dia ada tengok lah. Dia ada cara dia nak contain tu lah. Antara contain dia macam tu ada letak konkrit tebal. Dia boleh buat satu lapisan konkrit tebal supaya benda tu tak keluar daripada bawah tanah tu. So actually plumbum ataupun lab ni yang paling istilah yang paling penting lah. Kotak, boxes dalam plumbum yang tebal. Alright. Next. Kita terus masuk kepada bahagian C. So, 1A, C. Padankan simbol amaran bahaya berikut dengan bahan kimia yang betul. Kita ada bahan apa tu? Lepas tu ada tengkorak. Lepas tu ada orang salam. Ada cecair kena dekat tangan orang yang tengah menyalam orang lain. Okey, apa bahan kimia? Apa bahan kimia dia? Iaitu merkuri. Ada merkuri dengan klorin, ada uranium, plutonium, ada alkohol dan juga petrol, juga asid dan alkali yang pekat di antara ketiga-tiga ni mana satu is mana satu. Alright. Okey, nombor satu ialah uranium, plutonium atau uranium lah uranium dan juga plutonium. And it is yes, uranium and plutonium, which is radioactive lah. It's a radioactive punya simbol, satu benda yang radioaktif. Nombor dua ialah merkuri dan klorin. Ada lain selain daripada merkuri dan klorin? Mungkin ada yang mungkin nak cakap alkohol ke, nak cakap asid alkali pekat ke. Merkuri juga, merkuri and klorin juga
Okay, ada yang cakap nombor 3 acid. Alright, so the second one is yes, mercury and chlorine. Satu benda yang toxic, satu perkara yang toxic. So ni logo toxic. Tengkorak ni. Kalau kat jalan dia jadi lain, tapi kalau dekat lab kimia nama dia toxic lah. So, mercury and chlorine. Nombor 3 ianya adalah yes, concentrated acid and alkalis. Acid dan alkali yang pekat. Istilah pekat ni kena ada jugalah. Sebab kalau dia tak cukup pekat, dia tak akan boleh menghakis. Dia sakit tapi dia tak menghakis. So ini memberitahu satu benda tu korosif atau mudah terhakis. Kalau kita ambil asid pekat, kita buang atas kita punya meja kayu tu, ada kemungkinan dia boleh makan meja kayu tu. So dia berlubang. Okey, seterusnya B. Lubang. Yes. So B. Jari di bawah menunjukkan isi padu kepada 4 pepejal. Okey, kita ada P, Q, R dan juga S. Setiap pepejal itu bersisim 10 gram. Okey, so isi padu dia adalah P12, Q25, R8 dan juga S adalah 40. Susun pepejal itu dalam tata tertib ketumpatan mereka. Okey, kita ada S, Q, P, R. Kita ada R, P, Q, S. Dia nak ascending, tertib menaik daripada paling rendah, daripada paling tak tumpat kepada yang paling tumpat. The most least dense to the most highest dense. Alright. R, P, Q, S. R, P, Q, S. So, oops. The answer is S, Q, P, R. Yes. S, Q, P, R. Okay. So, baca balik. Jadual di bawah menunjukkan isi padu bagi 4 pepejal. Setiap pepejal berjisim 10 gram. Berat dia 10 gram. Isi padu dia ataupun volume dia atau besar dia lah. Besar dia ialah kat sini 12, 25, 8 dan juga 40. Formula untuk ketumpatan ialah, kalau kita ingat balik,
gram divided by centimeter cube. So 10 bahagi 40, 0 something. 10 bagi 25 dia akan makin besar, 10 bagi 12 dia akan makin besar, 10 kuasa 8 per 8 dia akan makin besar. So dia makin tumpat dan makin tumpat. Yes. Tak perlu kira pun sebenarnya. Basically, okay macam ni. Topik nombor 2, okay, nombor 2 basically you kena kira sebenarnya. Nombor 2 lah, nombor 2 tu. Soalan nombor 2 kita kena kira sikit. Cuma, untuk yang ni awak boleh tengok je untuk awak tahu. Kenapa? Ketumpatan bermaksud apa? Ketumpatan ialah berapa rapat. Berapa rapatnya sebenarnya molekul-molekul ni. Berapa rapat dan berapa berat dia. Jadi, bayangkan satu kotak yang kecil dengan satu kotak yang besar di mana berat dia orang sama. Mana yang lebih banyak dalam dia? Mana yang lebih rapat dia punya barang-barang atom-atom dia? Mestilah yang kotak lebih kecil kan? Lebih kecil lebih kecil sesuatu atom atau pepejal atau kotak itulah dengan berat yang sama, jisim yang sama, memberitahu ketumpatan dia semakin meningkat. Boleh. So itu reason kenapa sebenarnya R paling tumpat. Sebab dia paling kecil. Dia 8 je. Kan? Tapi berat dia sama 10 gram. S ni 40 besar. Tapi sama juga 10 gram juga dua-dua. Okay, so next. Pepejal yang manakah akan tenggelam di dalam air suling? Terangkan jawapan anda. Okay. Yang akan tenggelam. Okay. Ada jawab S, ada jawab R. Okay. Sebab R paling tumpat. Okay. R. Okay. R. Okay. Sebab? Explain your answer. Reason. Sebab. Apa sebab kenapa awak cakap R? Kalau awak cakap selain daripada R, apa sebab awak cakap selain daripada R tu? Sebab jisim R besar. Jisim dia semua sama awak. P ke, Q ke, R ke, S ke, jisim dia semua 10 gram. Dia lain kita istilah tu lain. Jisim lain. Isi padu. Isi padu lain. Betul. Sebab R isi padu paling kecil. Okey, tak apa. Try dulu. Satu lagi ketumpatan. Tiga-tiga tu membuat ni lah. Sekejap saya dapat Fakihah cakap sebab paling tumpat. Okey. The most dense lah nak cakap most dense or the densest. And sebab the word dalam bahasa Inggeris kalau kita tengok kat sini ialah density. So dense lah dense. R because it's most dense. Alright. Actually, okay. Basically untuk yang menjawab berkenaan yes, saya pun nak sebut. Basically sebenarnya jawapan yang lebih tepat. Basically most dense tu betul lah. In terms of density tu betul. Cuma dia tak menerangkan kenapa sebenarnya dia masih tenggelam di dalam air. So kawan kita ada tulis tadi because R is denser than water ataupun R lebih tumpat daripada air. Jawapan dia R. Kenapa? Sebab R lebih tumpat daripada air. Itu yang paling penting. Okay. Kat sini dia tulis ketumpatan ialah 1.25 gram. Itu just nak membuktikan sahaja. Macam mana kalau kita kira memang 10/8 akan dapat 1.28 lah. Dan ketumpatan air suling, okay, ketumpatan air suling, density for air suling is 1 gram per centimeter cube. Okay. 1 gram pada setiap centimeter cube. Jadi 1.2 akan lebih tumpat menyebabkan dia jatuh. Alright. So anything lesser than 1.0
density dia lebih rendah daripada 1.0 akan terapung di atas air. Mungkin dia akan masuk sikit ke apa, tapi dia akan terapung lah di atas air sebab dia tak cukup density dia. Alright. Next. Nyatakan hubungan antara jisim dan ketepatan satu bahan yang mempunyai isi padu yang malar. Nyatakan hubungan antara jisim dan ketepatan dengan satu bahan yang mempunyai isi padu yang malar. Semakin besar jisim, semakin tumpat bahan. Okey. Higher the mass, increase the mass. Increase mass, increase density. Increase mass, increase density. Makin besar jisim, semakin tinggi ketumpatan. Ada lain? Okay, kita buat lagi, kita habiskan ni dan kita buat sikit lagi. Ada dua soalan lagi untuk habiskan soalan satu ni. Okay, basically betul lah kawan awak cakap tadi. Semakin besar atau semakin tingkat jisim tu, semakin tinggi jisim tu, semakin besar ketumpatan dia. So the higher the mass, the higher the density. Semakin besar jisim, semakin besar ketumpatan. Yang paling penting awak nak ceritakan besar-besar atau kecil-kecil lah. Kalau kecil-kecil, rendah-rendah. Macam itulah ketumpatan dia. Dia punya hubungan dia. Okay, kita buat sikit lagi. Dua soalan lagi, last. Habis ni kita settle. Okey, antara yang berikut yang manakah menggunakan konsep ketupatan dalam operasinya? Bulatkan jawapan yang betul. Hovercraft, helikopter ataupun kapal selam. Okey, ada banyak kapal selam, ada hovercraft tu apa? Hovercraft tu kejap lagi saya tunjuk, boleh? Okey. So, jawapan dia ialah helikopter. Ini jawapan yang dia bagi Jawapan yang dia bagi ialah helikopter. Kenapa? Sebab helikopter time dia statik